Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama-tama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Setia daripada Unit Surveillance dan Kesiapsiagaan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor kerana menganjurkan bagi saya ini adalah satu khusus ataupun taklimat ringkas sajalah sebenarnya berkenaan dengan sistem surveillance, berkenaan dengan surveillance AGE dan juga pengenalan kepada sindromik surveillance. Bagi sebelum itu saya perkenalkan diri, saya Dr. Muhammad Haikal daripada Jabatan Kesihatan Selangor. Saya merupakan unit surveillance dan kesihatan. Ini merupakan tahun kedua saya di sini lah. Baik, ada beberapa segmen dalam modul yang pertama. Kita nak berkenalan dengan surveillance. Mungkin ada yang baru masuk ataupun mungkin ada yang dah lama refresh balik memori apa itu surveillance dan sebagainya. Kesihatan awam ataupun public health, dia merupakan satu disiplin yang saya rasa dah lama di Malaysia dan berbeza dengan disiplin klinikal. Okay, kita di kesihatan awam, kita terlibat dengan masyarakat. Manakala di klinikal, kita terlibat lebih kepada individu. Maksudnya, kalau ada satu orang yang sakit, dia masuk ke hospital, dia akan diuruskan oleh doktor dan juga pasukannya yang lebih kepada clinical base. Maksudnya nak bagi ubat macam mana dan sebagainya. Kita di kesihatan awam ni kita berbeza. Pesakit kita adalah community, kan? Kita merawat community ataupun kita lebih kepada mencegah daripada mereka ini mendapat penyakit. Sebab itu kalau di beberapa negara lain, public health juga dikenali sebagai preventive medicine ataupun kesihatan perubatan pencegahan. Preventive medicine dia berkait rapat dengan kesihatan awam. Dan apabila kita nak menguruskan sesuatu penyakit, berbeza antara kita kesihatan awam menguruskan penyakit berbanding dengan mereka yang latar belakangnya klinikal. Okey, sebab itu kalau kita lihat di sini public health approach atau bagaimana kita nak approach sesuatu penyakit, dia bermula dengan kita melakukan surveillance. Surveillance adalah yang pertama sekali berada dalam approach kesihatan awam. Surveillance akan mencari apa masalah dalam sesuatu komuniti ataupun dalam sesuatu lokaliti ataupun dalam kita survey ini adalah kita lihat, kita cari masalah, dan apabila kita jumpa sesuatu masalah itu, seterusnya adalah kita melihat kepada apakah dia punya penyebab kepada masalah kesihatan ataupun event yang berlaku. Maka daripada situ turun kepada risk factor yang membolehkan ayat sekali gerak. Contohnya kita survey satu lokaliti impact, insyaAllah kita buat satu questionnaire, pelajar di sini ataupun peserta khusus di sini, mungkin anda semualah latar belakang kesihatan. Daripada beberapa orang yang ada di depan saya ini, mungkin 30% ataupun 40% mempunyai penyakit kencing manis. Kan? Jadi ini adalah masalah daripada surveillance kita yang pertama terhadap peserta kita. Apa yang menyebabkan mereka ni 40% daripada peserta di sini yang mempunyai kencing manis? Faktor risiko. Yang pertama selalunya apa? Faktor risiko pada kencing manis. Apa ya? Kemakanan lebih spesifik sikit. Pengambilan gula berlebihan. Yang pertama. Yang kedua, obesity. Yang ketiga, apa dia? Family history. Dan faktor risiko ini kita boleh bahagikan kepada yang boleh diubah dan juga kepada yang tak boleh diubah. Tadi ada Dr. Koha menyebut tentang family history kepada kencing manis. Ia merupakan satu faktor risiko yang tidak boleh yang sukar untuk diubah. Melainkan ada
Bila kita sebut family history, kemungkinan dia adalah genetik. Okay? Mak ayah ni, datuk nenek dia semua ada kencing manis dan dia pun ada kencing manis. Walaupun dia terjaga makan, walaupun badan dia fit dan sebagainya. Itu sekarang tak berubah. Kecuali lah ada mereka-mereka yang pandai untuk mengubah. Dia buat kajian dan sebagainya, boleh mengubah genetik daripada ada kencing manis kepada tak ada kencing manis. Tetapi kita di kesihatan awam, kita lebih kepada faktor risiko yang boleh diubah. Contoh tadi, obesity. Boleh diubah ataupun tidak? Macam mana nak ubah? Jaga makan, exercise dan sebagainya. Pengambilan gula yang berlebihan. Boleh diubah ataupun tidak? Ada Nami. Macam mana nak ubah? Jangan ambil gula. Boleh. Kan? Kurangkan gula. Okay? Tengok mana tengok. Kita dah tahu punca 40% daripada peserta di sini ada minum manis. Kita di kesihatan awam, kita kena tengok macam mana kita nak selesaikan masalah itu dengan menggunakan LR ataupun apa lah, Amira, literature review. Sebelum kita terus melompat kepada 40% kencing manis di sini, kebanyakannya ambil gula. Kita pun terus implement OPO tadi, buang gula. Tapi adakah itu merupakan satu approach ataupun satu kita panggil intervention yang berkesan? Kita tengok dalam literature, kita baca research review yang sebelum ini yang dilakukan. Apakah intervention yang biasa dilakukan dan bagaimanakah tahap kejayaan? Dia berkesan ataupun tidak? Dan kita ambil yang paling berkesan dan mungkin yang paling sesuai dengan culture kita di Malaysia. Dan akhirnya baru kita implement. Okey? Baru kita aplikasikan dalam kohort ataupun peserta kita di sini. Untuk jangka masa yang berapa kita akan evaluate, kita akan nilai keberkesanan. Itu sebenarnya approach kesihatan awam dalam sesuatu penyakit. Whatever penyakit, itulah yang sepatutnya menjadi asas kepada kita untuk mencari intervensi yang sesuai. Berapa kerap kita melakukan literature sebelum kita kata ni yang kita kena buat di PKP. Doktor apa? Doktor Hanif daripada? Alah, tak ada mic lah. Kita nak berkenalan dengan Doktor Hanif. Doktor Hanif, berapa kerap Doktor Hanif melakukan literature review sebelum melakukan apa-apa aktiviti kesihatan awam? Mungkin tak extend. Dr. Kuhar daripada Portland. Di Portland, apa surveillance yang dia lakukan? Satu lah. Okey, play. Apa kita nak buat? Okey, sekiranya ada plague di Portland. Apa intervention yang akan dibuat dan adakah dia mengambil kira literature review? In your opinion? No. Okay. Dr. Johari. Bagaimana suka saya memecah anda semua? Okey. Daripada Kuala Langat juga kan? Bagus Kuala Langat yang hantar dulu. Kerap tak melakukan literature review dalam kerja seharian? Tanda it's okay. It's okay. Dia adalah realiti yang berlaku pada hari ini. Okay? Tapi kalau nak ikut kaedahnya memang macam ni. Kita bermula dengan surveillance. Kita kenal pasti apa faktor risiko dalam
populasi yang kita lakukan survey. Dan kita tengok apa yang orang sebelum ni pernah buat untuk mengatasi masalah yang sama. Dan kita implement. Kemudian kita evaluate berkesan ataupun tidak. Kalau tak berkesan, we go find another solution juga. Okay? Dan secara kesimpulannya, public health approach ataupun approach kesihatan awam ni dia bermula dengan mengenal pasti dia confirm tu kan? Tapi mana? Saya kan masalah tersebut melalui respon dia. Apa respon? Melalui tadi lah intervention dan sebagainya. Health promotion dan sebagainya. Okay? Dan kalau kita bercerita dari segi core kesihatan awam, kita lihat surveillance berada dalam salah satu daripada 5 core signs of public health. Okay? Kalau tak ada komponen surveillance, kalau tak ada komponen pencarian masalah, kalau tak ada komponen penyelesaian masalah, maka kesihatan awam itu dia tergantung. Dia tak berfungsi dengan sebaik mungkin. Okey? Yang lain-lain tu contohnya epidemiologi. Epidemiologi ni apa? Kita panggil setiap penyakit berjangkit. Setiap penyakit yang berlaku dalam masyarakat dan dia punya tadi lah faktor risiko dan sebagainya, bagaimana untuk menyelesaikan apa dia punya approach dalam sesuatu penyakit. Okey, aku fokus kepada penyakit. Komponen laboratory, komponen informatik ni contohnya macam teknologi IT lah kan, macam apa, diagnostik dan sebagainya. Dan juga prevention effectiveness ataupun keberkesanan sesuatu prevention yang kita jalankan. Tetapi yang saya nak fokus adalah kepada komponen surveillance. Kalau tak ada komponen surveillance, kesihatan awam itu tidak lengkap. Okey. So tadi saya sedikit berkenaan dengan kesihatan awam. Ada beberapa masalah, ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan kesihatan awam secara general. Okay. So that is the first segment. Second segment is kita fokus kepada surveillance. Okey. Apa maksud surveillance? Ini soalan buku teks. Dia basically kalau dalam bahasa Inggeris, dia lebih kepada mnemonics, CAID. Okay? Collection of data, interpretation, analysis of data, interpretation of data, dan juga dissemination of the findings. Okay, C, collection. Bila kita dah collect, kita kena analyze. Okay. Kita kena interpret. Kena disseminate. Dan, okay, tadi nak sebut keyword. Apa keyword ni? Okay. Dan sistem ataupun surveillance dalam public health dia mesti berterusan dan dia mesti dijalankan dengan sistem. Okay. Sebab itu bila a few times saya approach beberapa orang sebelum pada masa ketika unit surveillance baru nak dibukukan, bukan ada, tapi nak dipecahkan dari sisi. Jomlah join unit surveillance. Dia tak nak, saya tak minat research. Surveillance kan research. Ataupun lebih kepada kajian, melakukan kajian. It's not true. It's not entirely true. Sebab apa beza surveillance dan juga apa beza surveillance dan juga research? Dua-duanya mempunyai komponen data. Siapa yang pernah kamu belajar dia tahu lah, dia kena collect data, dia kena analisa data, dia kena interpret, dia kena buat paper ataupun buat thesis. Sama je macam surveillance, kalau ikut definition ni sama je. Tetapi apa beza surveillance dan juga research? Yes, it's an ongoing. Dia tak ada satu tempoh masa bila habis. Research dia ada satu tempoh masa, 6 bulan. Kalau kita buat cross-sectional contohnya, kalau kita buat cohort, dia ada tempoh masa berapa lama kita nak ambil. Tetapi untuk
Tapi untuk satu surveillance berkenaan dengan sesuatu dia tak ada tempoh masa berakhir. Daripada saya masuk, mungkin saya dilahirkan sampai ke hari ini, surveillance contohnya, surveillance ILI, dia tetap berjalan. Mungkin data yang dah ada itu dah berjuta-juta orang yang telah kita collect. Tetapi untuk sesuatu kajian atau research, dia mempunyai satu tempoh masa yang tertentu. Dia tak boleh berproses. Kalau tak, susah nak analyze. Kan? Apa maksud dissemination? Awak nama tak? Apa maksud ini? Hah? Jangan takut kan? Apa? Alia daripada kita di bawah. Apa maksud dissemination? Ya, tak pasti. Okey, dissemination adalah kita menyebarkan. Okey, sebaran. Maksudnya kita dah collect data, kita dah analisa, kita dah interpret. Kita mesti sebarkan data, bukan simpan dalam laptop tapi tutup balik. Kan? Tadi kita dah buat research berkenaan dengan peserta khusus. Kita dah analisa 40% daripadanya adalah kencing manis dan faktor risiko yang tertinggi adalah pengambilan gula yang tinggi. Lepas tu tutup laptop balik. Kita tak bagi tahu kepada orang-orang yang kencing manis tu, awak sebenarnya kita sebenarnya di sini mempunyai beberapa ratus kan orang yang kencing manis dan kebanyakannya mengambil perhatian oleh pengambilan gula tinggi. Jadi ini yang kita kena lakukan. Bagaimana kita nak disseminate di data? Banyak cara. Yang pertama, untuk petanya bagi tahu lah. Kan? Yang kedua adalah dengan penerbitan paper, manuskrip, jurnal dan sebagainya. Kemudian ada thesis dan sebagainya. Seminar, presentation, oral presentation, poster presentation, banyak cara lah. Dan kita keluarkan laporan mingguan, laporan harian, laporan bulanan, laporan tahunan. Itu semua cara-cara kita nak disseminate. Kadang-kadang orang tanya, kenapa nak kena buat bulletin? Kenapa nak kena buat apa yang swear tu? Bulletin kan? Kan? Oh, ini istilah. Okey, bulletin lah. Bulletin. Di PKD saya ada bulletin. Kalau sangat ada bulletin tak? Tak ada? Balik kena buat Okay. Kalau sama ada bulletin? Tak ada. Daerah yang ada bulletin mana? Tak ada. Data-data tu macam di luar di sini. Ada kot. Mungkin ramai yang di virtual. Saya tak pasti. Tetapi sepatutnya setiap daerah ada bulletin dia. Paling kurang pun diedarkan kepada staf-staf di PKD tersebut di seluruh daerah. Dulu saya di PKD Jasir, kami ada setiap bulan. Jadi simple je, dia dua muka surat. Separuh muka surat pertama tu adalah apa topik lah. Kita nak ni kan, yang contohnya sekarang ni HPMD itu separuh muka surat pertama tu adalah berkenaan HPMD, konfirmasi penting. Kemudian terus start dengan data. Okey, surveillance pilih di daerah Kuala Selangor untuk bulan lepas. Surveillance AGE di Kuala Selangor macam mana? Status apa status lah, status surveillance ke, status penyakit tertentu yang menjadi fokus pada daerah tersebut. Supaya semua orang aware dan boleh faham apa investigasi ini. Okey. Dan dia tak berhenti di situ. CAID itu dia ada pengakhiran. Pengakhirannya adalah supaya kita di kesihatan awam ni boleh plan, boleh implement dan evaluate. Macam tadi, kita dah kenal pasti 40% orang kencing manis disebabkan pengambilan gula yang tinggi. Kita tak nak tutup laptop, tapi kita nak plan apa yang kita nak buat kepada 40% ini. Bagaimana nak buat? Kita kena buat literature review dulu, kita tengok apa yang terbaik, implement dan kemudian kita evaluate. Tak berkesan, kita go back, buat yang baru. Okey? Inilah yang disebut sebagai public health action. Dia kena sistem, bersistem.
Kita tak boleh pilih satu penyakit macam tu sahaja, buat intervention, tak berjaya, fine. Cari pula orang baru. Buat intervention, berjaya, okey, kita publish dia. Dia macam tu. Dia mesti ada satu sistem. Start dengan surveillance, mencari masalah, okey, dan sebagainya lah. Oh, betul. So, the goal of public health again adalah to provide information that can be used for health action. Siapa yang nak buat health action ni? Ramai sebenarnya yang boleh bantu kita. Bukan di PKD saja, bukan di JKN saja. Tetapi kita ada government leaders yang terlibat dengan policy and the public health policy and program. Okay, sebab itu kesihatan awam ni dia berkait rapat dengan beberapa stakeholder ataupun pemegang saham. Sebab kesihatan awam ni nak tak nak kita kena akui dia berkait dengan polisi-polisi yang kadang-kadang kita mesti ikut. Setiap penyakit dah ada dia punya guideline. Macam mana kita nak mempengaruhi pembuat polisi ini supaya dia buat satu ketetapan atau polisi yang berkesan. Kita kena ada data. Kita kena buat surveillance. Okay. Contoh, untuk kencing manis. Dalam polisi kebangsaan, saya beri contoh sajalah. Dia keluarkan satu polisi, dia kata yang paling berkesan untuk kencing manis di kalangan rakyat Malaysia adalah dengan turunkan gula pada waktu sarapan. Dia buat satu polisi. Semua pejabat-pejabat kerajaan kena kurangkan gula waktu sarapan. Kan? Dia buat satu polisi lah, wajib. Tapi dari kajian kita kata tak betul. Sebab kebanyakan staf kita ambil gula sebenarnya yang paling tinggi pada waktu petang. Contohlah contoh. Dan kajian yang sama dijalankan di beberapa daerah, beberapa negeri pun menunjukkan perkara yang sama. Sebenarnya waktu petang staf kita ambil gula yang tinggi dan pada waktu ini yang kita kena turunkan gula. Contohlah. Jadi kalau kita hanya bercakap tanpa data, tanpa kita disseminate the data to the policy maker, mereka takkan percaya. Mereka sukar untuk lakukan perubahan polisi kalau tak ada bukti. Ini yang kita katakan bahawa surveillance, data, analisa, interpretation dan juga dissemination tadi, kita perlu buat dan kita perlu convince kan policy makers untuk melakukan sebarang health, public health program dan juga policy. Okay. Okay. This one. Cik apa ni? Daripada mana nama? Asrul daripada? Jadi kita. Dia jawab yang pertama. Sorry lah, saya tak ada hadiah. Jawab betul-betul macam tu. Agak-agak apa jawapan dia? A, B, C, D. C. Public health surveillance is the ongoing, systematic, collection, analysis, interpretation, and dissemination of health data. Betul, betul. Macam tak yakin je, ada jawapan lain kan? Ya. Jawapan lain eh? B apa beza dengan B? Yeah, this is system. Okay. So ini dah surveillance. Okay, sekian, terima kasih. So dah boleh masuk ini surveillance lah, semua orang. Okay, second. Pula, apa nama? Azhar daripada Sabah. Ini dia. Oh, tadi. Nombor 2. Agak-agak. Kalau kita tanya agak-agak lah, kita belajar. What is the goal? Tadi tu, yang last kali. Slide lah. Ini jawapan saya lah. Kalau salah, ada pasti.
Nak pakai talian hayat. Any other answer? Ada jawapan lain? Tak ada. Okay, so B lah jawapan dia. So akhirnya public health surveillance ataupun surveillance di kesihatan awam ni adalah all the berjaya proses tu akhirnya adalah menjurus kepada untuk memberi kita satu informasi, okay, yang boleh mempengaruhi sesuatu polisi kesihatan di sesuatu tempat, di sesuatu negeri, di sesuatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Okay. So that's about it. Okay, ada apa soalan tak sehingga ini berkenaan dengan kesihatan awam dari awal? Yang kedua tentang apa itu surveillance. Ada apa soalan yang tak jelas? Okay. So the next is what are the roles and the uses of public health surveillance? Okay. Kita secara ringkas saja. So roles ataupun peranan sesuatu sistem surveillance di mana-mana peringkat pun, dia yang pertama adalah untuk kita identify apa? Case dan juga close contact untuk treatment dan juga intervention. Yang contoh COVID lah. COVID. Sebenarnya pencarian case dan close contact itu adalah satu peranan surveillance juga. Di samping tadi itulah yang kita sebut tadi, yang kita tengok pada penyakit secara, tetapi apabila berlakunya suatu penyakit, peranan surveillance, nama pun survey kan, survey rumah, survey kereta, kan, kita nak melihat. So, dalam sesuatu penyakit ataupun dalam sesuatu masalah kesihatan, antara peranan survey adalah untuk pencarian kes dan juga kontak rapat sekiranya perlulah. Macam tadi, kita nak survey tentang kencing manis, kita nak cari kes kencing manis berapa orang, so kita buat questionnaire dan sebab itu adalah kita panggil case identification, kan? Tapi dalam kencing manis ada close contact tak? Tak ada lah kan? Mak ayah dia close contact tak? Ha? Tadi dah sebut family history. So dalam kencing manis mak ayah dia sebut apa? Okay. So tak ada so, dalam penyakit-penyakit kita ada. Mencari close contact juga adalah peranan ataupun aktiviti dalam. Kemudian detect, okay, detect health problem, detect changes in health behavior dan detect epidemics. Health problem biasa lah. Tetapi changes in health behavior di Malaysia tak banyak sebenarnya kajian ataupun surveillance yang dijalankan untuk detect health behavior. Ada beberapa health behavior yang kita sangat berminat dan memang almost every year ada publication berkenaan ini. Yang pertama apa? Health behavior ataupun perangai orang Malaysia yang kita buat surveillance. Apa ya? Smoking. Every year. Tahun ini smoking di kalangan remaja meningkat. Tahun depan menurun. Kemudian daripada smoking bertukar kepada vaping. Kan, itu adalah changes in behavior. Itu semua yang kita boleh buat surveillance. Okay? Epidemic of course lah. Kan, bagaimana epidemic ataupun pandemic COVID-19 bermula daripada surveillance. Surveillance apa? Agak-agak lah. Pandemic COVID-19. Dia bermula dengan sistem surveillance apa? Betul ini yang lebih rumah pun betul. Dia adalah merupakan satu sindrom tersebut. Okey, China. Apabila sekumpulan orang mempunyai satu sindrom pernafasan akut, kan, acute respiratory illnesses di Wuhan, China pada penghujung 2019. Kan? Kan, pulang dengan COVID di Malaysia ni, saya ingat saya lah masa saya sampai di PKM Selangor, kita awal 2020. Okay? So dia bermula dengan sindrom surveillance.
Kalau tak ada syndromic surveillance, agak-agak kita tahu ke tentang pandemik COVID. Mungkin kita tak tahu. Okay? Kemudian, kita juga boleh gunakan kelebihan ataupun fungsi role of surveillance ni dalam untuk kita estimate ataupun untuk kita membuat anggaran. Anggaran apa? Kalau sesuatu penyakit itu berlaku, teruk tak teruk penyakit tersebut sebenarnya. The magnitude. Okay? Dan dia punya scope dia. COVID dah senang COVID. Okay? So, daripada data surveillance, kita boleh tahu teruk tak teruk situasi sekarang. Ya, kita masih lagi ada COVID. Sekarang teruk tak teruk? Teruk tak? Di Kuala Lumpur teruk tak sekarang? Kalau teruk tak boleh datang kursus lah. Kan? Mesti duduk-duduk di bilik gerakan. Dululah, 2 tahun lepas. Okay? Tapi sekarang dah okey. So, macam mana kita tahu okey? Daripada data surveillance. Okay? Kemudian, kita juga gunakan surveillance untuk mengukur ataupun measure trend and characterize diseases. Okay? Trend. Menaik ke, menurun ke. Saya percaya di daerah ada beberapa penyakit yang tuan-tuan dan perempuan paparkan dalam bentuk trend. Okay? Trend penyakit HFMD macam mana di daerah, trend ILI macam mana, trend JGP macam mana, trend selalunya penyakit yang dia punya dinamik dia adalah laju lah. Kalau kecil manis tu dia lebih pada kronik, dia susah sikit kita nak tengok trend dia. Tetapi kalau penyakit berganti ni dia mudah kita tengok trend sebab dia ada dinamik dia yang laju, yang cepat berubah. Okay? Dan juga untuk kita characterize the disease. Apa maksud characterize the disease? Untuk kita characterize the diseases, sama ada dia masih lagi berada dalam fasa yang teruk ke, fasa yang itu COVID lah. Dulu masa kes tinggi, kematian tinggi, masukan ke hospital tinggi, pada waktu kita trend macam tu, kita characterize COVID-19 as severe. Sekarang ni dah menuju ke endemik, dia dah jadi semakin kepada kita sebut sebagai full flu saja lah. Itu semua biasa. So, kalau tak ada trend semua, kita tak tahu apa karakter disease tersebut, bagaimana progress itu. Dan daripada data-data surveillance, daripada activity surveillance juga kita boleh monitor changes in infectious dan juga environmental factors. COVID for example. Okay. Kemudian assess ataupun kita boleh nilai sesuatu keberkesanan preventive action yang kita ambil dalam sesuatu masalah kesihatan. Contoh PKP. Dan berkesan atau tidak berkesan atau tidak PKP yang dijalankan dalam menangani pandemik COVID-19. Siapa kata berkesan? Ingat kan? PKP yang pertama. PKP yang seterusnya tak berkesan. Betul tak berkesan? Yang pertama betul ke berkesan? Kenapa? Berbanding semua itu. Betul? Kita pernah capai zero. PKP yang pertama jelah berkesan. Bukan sekadar COVID, habis semua penyakit dia tapau kan. HFMD almost, dengue kurang, semua penyakit kurang disebabkan oleh PKP yang pertama. Kenapa PKP yang pertama berkesan berbanding dengan PKP yang kedua? What are the difference? So, daripada situ kita boleh nilai keberkesanan beberapa public health action yang kita ambil. Kenapa yang ini berkesan, kenapa yang ini tak berkesan. Okay? Dan akhirnya kita boleh develop hypothesis dan juga stimulate research. So, apa maksud hypothesis ni? Maksudnya kita punya agakkan awal tentang sesuatu intervention yang kita nak buat lah tentang penyakit tersebut. Daripada data tadi, kita mengatakan bahawa PKP yang berkesan hanyalah dalam sesuatu pandemik, hanyalah ketika mana kita jalankan PKP yang total PKP. Kalau separuh PKP ni, tak payah buat pun tak. So, daripada data tu kita dah tahu, for next pandemic, kalau kita nak buat PKP, kita kena buat yang macam yang
Tetap. Tak perlu buat PKPD, PKPD, PK sendiri, PK sendiri kan. So, itu adalah hipotesis. Itu contoh hipotesis. Daripada pengalaman-pengalaman kita, daripada data-data kita, kita boleh develop apakah yang mungkin berkesan. Dan kita research lah. Kita buatlah research, kita buatlah kajian. Berkesan betul tak? Betul tak kita punya hipotesis? Kita punya agakkan juga tadi. Okay? So, itu antara fungsi dan juga role of surveillance. Ini contoh-contohnya. Okay? Kematian akibat COVID-19 meningkat. Ada graf-grafnya kalau kita tengok COVID now. This is the trend. Daripada data surveillance. Daripada situ kita boleh tengok the magnitude. Tengok tu. Sorry lah kalau tak nampak. Kematian COVID-19 meningkat mengikut tarikh kematian. Bila di Selangor ni yang meningkat? Mungkin ramai yang dah lupa kan dari raya. Dari raya, ini dah lupa. Okay? So, sekitar bulan 7, bulan 8, bulan 9 tahun lepas. Okay? Kematian kita, pada satu ketika, satu minggu tu, 1,300 kematian kita capai. Di Selangor saja. Dan daripada 1,300 tu, 300 BID. Okay? So, teman-teman dia tahu semua tu. Dan pada ketika itu, apa yang terjadi kepada sistem kesihatan kita? It's so overwhelmed. Hospital tak cukup katil. Beratus orang dekat kecemasan. Kalau yang terlibat dengan apa untuk masuk patient ni, bukan sesi, kita punya ni lah. Bro, tu saya pun dah lupa, dah lama saya dah tengok. BAU, sorry. Okay, Bed Management Unit. Bagi hari-hari ni tak dapat katil. Besok ni pun tak dapat katil, lusa pun tak dapat katil. Tak tahu BID. Okay. So, semua itu kita tahu, mari kita surveillance. Kita buat surveillance di lapangan, kita buat surveillance di hospital. Kan? Kalau waktu itu di hospital Kelang, kita tingkat mayat, sampai kita cari kontainer. Kan? So, itu semua berlaku relatively public. Kemudian, Kelantan rekod 151 typhoid cases. As of Oktober ketika. Okay? Apa kata? Saya tak tahu kata. Dua beradik, celik-berik lepas makan puding tu. Saya tak nak makan lah. Puding tu. Tapi ini adalah activity additive surveillance. Kalau kata tak ada orang yang catch the data dan laporkan benda ni, kita pun tak tahu. Okay? Kemudian, ini yang kita kata tadi, behavioral pattern. Sarawak paling ramai pelajar merokok. Jolly, Sarawak. Tak nampak ni Sarawak. Dan ni yang terbaru, satu rabies. Satu kematian disebabkan rabies. Jadi tidak ada pakar rabies di belakang. Okey. Kurang lah ini kan. So, this is all surveillance data. Okay, berkenaan dengan trend, berkenaan dengan pelaporan kes. Okay, ACD, kalau di Petaling, you all buat ACD kan? ACD. Itu juga ada activity. Mencari kes. Mencari kes, mencari kontak rapat. Mencari, tapi itu bukanlah, itu GPS kan? Okay, nampak? Peningkatan kes tinggi merisaukan. Okey, tadi fungsi surveillance adalah untuk predict ataupun untuk kita mengingat. Dia kata kat situ, Kementerian Kesihatan Malaysia menjangkakan akan berlaku peningkatan kes demam denggi gelombang kedua bermula awal Jun hingga September. Itulah trend peningkatan. Nampak? Daripada trend yang kita collect hari-hari, data yang kita collect hari-hari, kita keluarkan dengan trend. Graf biasa tu. Dan daripada situ kita nampak ada berlaku peningkatan. Sebab tu kita boleh buat satu hipotesis, satu agakan, satu jangkaan bahawa sekitar bulan Jun, bulan September nanti sebab hujan, kan, musim hujan dan sebagainya, daripada faktor peningkatan kes yang buat hujan, hujan tu dah tinggi, apatah nanti bagi waktu hujan. So,
akan naik dari sini. So daripada sini semua orang boleh ambil 60%. PKD boleh tingkatkan PDP action. Ada PDP. Yang tak ada racun boleh beri racun. Kan? Mana mesin-mesin fogging yang dah rosak tu boleh start, repair. Kan? Pull all the anggota. Buat kerjasama dengan PDP. Panggil PDP buat mesyuaratkan. Macam mana ni? Mungkin bulan 6, bulan hingga bulan 9 tahun ni denggi meningkat. Kalau denggi meningkat, kemungkinan kematian akibat denggi juga meningkat. Kan? Hospital macam mana? Are you ready? Ini antara action-action yang kita boleh ambil daripada surveillance data-data surveillance suatu penyakit. Kemudian ada lagi, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Malaysia berkata trend peningkatan kes kesihatan di dari 24 April hingga 30 April. Melebihi paras amaran. Dan baru-baru ni kita di Ketua Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Indra Dr. Syarif, dia kata di Selangor, ini data daripada unit CDC lah, kan, surveillance budaya kesihatan ni, peningkatannya adalah melebihi 100%, 119%. Tak salah saya lah. Okay. So, dan memang di mana-mana pun orang berkata kesihatan ni memang tinggi. Adik-adik saya pun bertanya kan, ni anak ni kena nak buat esok ni anak kakak juga kena minum dia tu lah. Memang betul, it's real. Dia menggambarkan magnitude sesuatu penyakit tu memang sekarang ni HIV tengah banyak. Kenapa? Sebab ya, kita dah kembali kepada normal biasa. Kan, anak-anak dah masuk ke pasca, tadika dan sebagainya, berlaku di pertempuran. Memang penyakit juga lah. Kan? So, apa action kita? Apa action kita berkenaan dengan HIV ni? Kita dah tahu ada peningkatan kes. Pasca. So semua sekarang ni public health action dia tutup. Kan? Tutup buka. Macam COVID dulu lah. Satu kes tutup. Lepas tu buka semula 2-3 hari tutup balik. Kan? Tapi kalau kata itu memang berkesan, saya cakap yang kata apa lah kan? Memang berkesan, kalau tutup memang tak ada jadikan berlaku kan? Tetapi public health juga dia berkaitan dengan aspek-aspek lain, social, ekonomi. We have to think of it. Sekolah menjadilah berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Kan? Dah berapa tahun mereka ni PDPR kan? Pagi tadi berita, malam. Saya tak tahu dia kajian apa, tapi dia kata PDPR sepanjang COVID ni menyebabkan prestasi 3M, membaca, mengira dan menulis di kalangan pelajar pada sekolah rendah yang dari 1, 2, 3 tu memang membimbangkan. Okay, so can we still afford to close school? Pasca tadi tu, kita kena tengok. Okay. Oh, saya tanya belakang. Apa nama? Oh, Alia daripada Kuala Selangor. Alia, ada apa? Identify the surveillance role that can be linked to the article by Sina Harian previously. Artikel ni. Peningkatan denggi, peningkatan HIV. Apakah tadi kita sebut role tu bagi kan? Agak roles apa kat situ? Ada? Measure trend and characterize because kita tengok trend, lepas tu kita kata bahawa penyakit ini sebenarnya sedang menuju ke arah keterukan. Itu characterize disease. Estimate magnitude, kita nak menganggap dia punya magnitude dia serta semua. Makin teruk ke makin teruk ke ataupun akan makin okey. Kemudian scope of control. Dulu salah, dulu betul. Both are true. Okay. So
rules of surveillance itulah. Okey. Ada nak ambil masa rehat ke? Saya benar-benar. Okay, segment 4. What is the legal basis of public harm surveillance? Okay, kita bukan suka-suka nak suruh tuan-tuan dan perempuan pergi ni JKN, ada unit surveillance, unit ni nak buat aktiviti sebab kita ada legal basis. Apa agak legal basis? Legal basis ni peruntukan undang-undang yang mengatakan bahawa surveillance ni perlu dibuat. Ada dalam undang-undang. Undang-undang apa? Lah kan, atas 342 ni sebenarnya tak ada dengar, kan Covid baru dengar. Jadi memang betul lah, atas 342, atas 342. Semuanya sebut atas 342. Sebab awam pun atas 342. Kan, dia siap atas 342. Tapi betul lah. Ada termaktub dalam kita punya undang-undang perlembagaan Malaysia bahawa sebenarnya perlu dijalankan. The question is, akta mana? Akta mana pula? Dekat part mana? Apa dekat ini sebenarnya kalau tak tahu ni, bukan ini kan? Okay? Sampai tanya saya ini kan? Bukan suka-suka tau kita buat surveillance ni. Azmin tahu. Okey, atas 342. Fine, atas 342. Tahu yang tadi lah. Saya ada tunjukkan. Okey. Akta 342. Okey. Bahagian 4. Section 10-1 sehingga 9. Tengok. Mengawal merebaknya penyakit berjangkit. Okey. Kita ambil contoh lah. Tiap-tiap penghuni dewasa, mana-mana rumah tempat terdapatnya apa-apa penyakit berjangkit dan tiap-tiap orang yang menjaga atau ada yang bersama dengan dan tiap-tiap orang yang bersama-sama apabila dia tahu tentang wujudnya penyakit itu, memberitahu pegawai penjaga pejabat kesihatan. Okey. Ini menjadi asas kepada aktiviti surveillance. Okey. Kalau orang tanya kenapa waktu dia buat ACT kan, betul-betul rumah kita nak bagi dia. Kan tak? Kita action. Based on this. Kita nak tanya je. Buat ACT kan, ada orang yang sakit tak dalam rumah ni. Kan? Kami tengah buat surveillance tentang surveillance tentang rabies ni, ACT. Kan? Kita nak bagi dia sama. Okey? Dan tiap-tiap pengamal perubatan yang merawat atau mendapat tahu tentang wujudnya apa-apa penyakit berjangkit di mana-mana premis hendaklah memberikan notis. Ini asas kepada yang kita compound GP ataupun doktor-doktor kita yang tak isi e-notis kalau dapat tahu ada contoh misal kan dia tak isi e-notis. Boleh ambil kan. Siapa yang pernah kena tindakan compound? Ada? Orang ni kan? Ini. Dia cakap betul. Ada tak? Not very murah. Okay? So this is the legal basis of surveillance activity. Ingat Atas 342 dan 4. Ya, ada buat. Ya. Apa itu? OTPC OCIS Okey. Adakah bila dia isi itu TPC OCIS itu maklumat tersebut masuk ke ini? Sebab dia ada link antara TPC OCIS itu. Dia tak masuk. Tak link. Dia ada proof dia buatlah. Okey. Adakah akhirnya membawa kepada tiadanya tindakan kawalan dan pencegahan? Okey, kemudian rawatan dia ada. Dia menyebabkan merebaknya penyakit tersebut atau tidak?
So far tak ada. So benda-benda ni boleh ikut budi bicara sebenarnya. Okey. Pada assessment atau penilaian PKD. Penyakit ni penyakit berjangkit. Dia dah isi dalam TPC. Dan sepatutnya kalau betul dia akan link dengan hemofilia. Tapi for some reason di luar pengetahuan doktor tersebut tak berlaku benda. Dan tidak juga berlaku penyebaran penyakit berjangkit. So boleh guna bicara begini lah untuk mungkin bagi keluarkan surat dulu ke kan bagi tahu kata selepas ini kalau kata isi TPCOC doktor sepatutnya semak juga dalam penyakit dah masuk kan. Nasib baiklah tak berlaku sebaran penyakit-penyakit. Kalau berlaku sebaran penyakit-penyakit mungkin jadi akan terpaksa ambil tindakan undang-undang. Sebab kita panggil apa negligence. Maksudnya dia anggap kata dah notify ni akhirnya tak berlaku notifikasi menyebabkan berlakunya sebaran penyakit. Itu siapa yang nak bertanggungjawab. Dan kalau kata berlakunya notifikasi jadi boleh ambil tindakan yang sewajarnya mungkin tak berlaku kan. Tetapi tak apalah kita bagi amaran dulu, kita bagi surat dulu sebab penyakitnya mungkin taklah tersebarkan. So it's okay. But next time please notify juga ataupun make sure berlakunya notification masuk dalam you can do that. Okay. Dan dalam perlembagaan kita, dalam atas juga baru juga disebutkan beberapa penyakit yang mesti dinotifikasi dalam jadual pertama, first schedule. Ini adalah yang pada ketika awal. Ini adalah yang memang adalah kemudian ada tindakan penambahan. Okey. Part 1, part 2. Part 2 ni HIV. Part 1 ni banyaklah penyakit yang mesti dinotifikasi pada awal antara part 2 di kemudian sehingga yang saya tak pasti ada kemas ini yang terbaru atau tidak. Asalnya ada 23, 24 penyakit lah. Okey. Ini dah ada 30 lebih. Okey. Kemas ini 10 Jun 2020. Dah masuk avian influenza, dah masuk Ebola, dah masuk Zika virus, dah masuk leptospirosis, dah masuk MERS-CoV, dah masuk COVID-19, HFMD, virus atau lain. Asalnya tak ada, tapi berlaku tindakan-tindakan. Beberapa tindakan lah tak jaga satu ni. Okey, dan dia akan keep on evolving. Okey, bergantung kepada keadaan. Dan ini borang manual, kita ada juga inotis. Okey, dan ini adalah penyakit yang wajib dinotifikasi dalam tempoh 24 jam. Yang lain-lain tu berapa jam? 7 jam. Okey. COVID-19 baru ditambahlah untuk tempoh 24 jam. Kenapa 24 jam? Kenapa? Kenapa ada yang 24 jam, kenapa ada yang 7 hari? Betul? Sebab ini adalah penyakit-penyakit yang kadar transmisi dia sangat laju. Okey? Daripada beberapa jam kepada beberapa hari. Dan kalau tak ada tindakan diambil dalam tempoh 24 hingga 32 jam, akan ada risiko berlakunya wabak. Selalunya dalam kita punya SOP ataupun guideline, satu-satu penyakit itu mesti dinotifikasi dalam tempoh 24 jam dan disiasat dalam sekian-sekian jam. Measles, notifikasi 24 jam mesti disiasat dalam tempoh 48 jam. Kalau disiasat selepas itu, apa berlaku? Saya pernah ada pengalaman waktu kita
di Melaka di peringkat Jabatan Kesihatan Nasional. Memang kes ini dinotifai dalam 24 jam daripada GP sampai ke PPD pada hari Jumaat. Okey. Disiasat pada hari Isnin. Jadi itulah kan. Apa yang berlaku? Satu kes je pada ketika itu orang kan. Itu tak ada lah salah satu. Dia cerita lah orang. Kenapa mesti dijalankan tindakan dalam teks tertentu? Pada ketika ini dibuat daripada seorang satu kes sebab tidak diambil tindakan awal kan, tidak mungkin tidak diasingkan dan sebagainya. Dalam rumah dia tu ada 5 anak macam tu lah. 4 daripada 5 tu memang dah ada. Kalau orang kata mungkin lah kan, kita tak tahu. Okay, the dynamicity of the disease ni kadang-kadang mungkin kalau kita ambil tindakan awal pun sama juga. Kita terdekat sebelum tu kan. Tetapi nak dijadikan cerita, itulah yang berlaku. Kan? Memang kena ambil tindakan lah kepada pegawai. Kan? Sebab tapi tak ada tindakan yang sedia tak. Tetapi orang pegawai atasan ataupun siapa-siapa boleh jadikan itu sebagai satu asas untuk dia ambil tindakan kepada pegawai tersebut. Jadi awak tak siasat kes dengan tersebut dan berlaku lebakkan. Tak tahu itu pula. Ada orang kata apa, asas kenapa diletakkan jam-jam yang tertentu berbanding dengan beberapa penyakit lain yang dia punya kadar transmisi dia tak berapa acute lah ataupun laju. Dan kita ada dokumen-dokumen ini. Okay, case definition. Ya, Google. Case definition ni untuk denggi, siapa yang kita katakan orang tersebut mempunyai penyakit denggi dan wajib dinotifikasi. So, definisi dia disebut dengan tengok dalam ni lah. Ini semua dokumen yang perlu ada di yang perlu kita memahami ya. Kita tahu mana nak jadi kalau kita nak berada dalam ini. Okey, ini ada perbezaan antara negara-negara di United States, USCDC, contohlah ni saya bagi contoh. Okey, dia ada persamaan dan juga perbezaan, dan juga beberapa perbezaan lah antara kita dan negara-negara. Tetapi di kebanyakan negara, aktiviti surveillance memang termaktub dalam undang-undang masing-masing. Okey, sebab kita nak dapatkan kerjasama, kalau tak susah. Okey, so sama juga kalau macam di US pun dia ada dalam undang-undang dia disebut healthcare provider, doktor mesti report kepada local health department. Kerana disebut LHD lah, bukan PPD. Kita sini PPD ke doktor daerah kerana local health department kan. Kemudian LHD responsible for case investigation and action, sama juga macam ni. PPD bertanggungjawab untuk menjalankan siasatan dan juga ambil tindakan-tindakan yang berwajar. Kemudian report mesti hantar ke state health department. So report kena hantar ke DKN. Di sana lah, kalau di sini hantar ke DKN sini lah kan. Akan diorang hantar ke DKN di US. Kan. Kemudian the state health department assist the LHD as needed. So basically sama. Tetapi mungkin dia punya flow tu, penggunaan sistem dia lain. Okay. Dan ada beberapa penyakit yang wajib dinotify secara antarabangsa, internationally. Apabila berlakunya penyakit-penyakit ini, notification itu perlu sampai ke WHO segera. Kalau setakat HFMD tak perlu sampai lah. Kalau setakat dengue mungkin tak perlu sampai ke WHO. Tapi 4 penyakit ini wajib sampai ke WHO dalam tempoh yang kedua. Yang pertama adalah smallpox. Kedua adalah polio, myelitis, kemudian human influenza caused by measles type, kemudian SARS. Okay. SARS-CoV lah, tak kisahlah COVID-1 atau COVID-2 tu. Dan sekarang kan kita punya notification berkaitan dengan SARS-CoV-2 atau COVID-19 sampai ke level. Influenza untuk tempoh sekarang tak perlu dulu. Sebab tak ada influenza. Dulu kita ada H1N1.
influenza A H1N1 pada waktu ketika awal dia dikenal pasti. Waktu tu kena hantar ke WHO. Tapi bila dia dah jadi endemik, dia dah jadi seasonal flu, tak tahu lagi lah. Next kemudian kita ada pula hari tu H3N9 kata orang kena nampak pula kan. Smallpox dan poliomyelitis. Tu empat ni mesti sampai ke WHO. The purpose and legal basis for public health surveillance is granted by which part and section in the Act 340. See, part or apa beza dengan A? A6, okey. Okey. So, betul lah? Si Okay. So, ingatlah lepas ni kan, pergi mana-mana saja, kalau tutup pintu, orang tak buka aja, tuan, berdasarkan kepada Akta 342, part 4, section 10, kurungan 1, kurungan 6, so boleh jadi kita buka. Kan? Ini kan cerita lah. Okay, what are the types and attributes of public health surveillance? Okay, so dalam banyak-banyak sistem, untuk setiap penyakit kadang-kadang ada beberapa sistem yang berbeza. Okay, contoh, semua penyakit-penyakit kita pakai inovatif, betul? Betul? Betul tak? Okay, yang masuk dalam akta lah, yang tak masuk dalam akta tu boleh pakai notification berdasarkan kepada arahan pendakwaan. Dan daripada inovatif dia masuk ke pelbagai sistem yang lain. Jadi apabila kita nak develop salah satu, kita nak develop apa-apa sistem public health surveillance yang melibatkan notifikasi dan sebagainya, apa jenis dan juga kita kena tengok apa jenis surveillance tersebut, dan kita kena tengok attribute kepada sistem tersebut. Kalau kita nak bercerita tentang jenis-jenis surveillance, kita boleh bercerita daripada banyak sudut. Tapi ini saya cerita apa yang saya suka lah, yang mudah saya ingat. Especially waktu saya belajar dulu lah. Okay. Betul. Kita ada pasif dan juga aktif. Surveillance secara pasif, surveillance secara aktif. Majority of our surveillance activity adalah pasif. Kita duduk di office kita dapat. Tak perlu pun susah-susah dulu. Apa contoh? Apa yang kita masukkan dengan pasif? Diseases are reported by healthcare providers. Orang report pada kita. Kita tak perlu susah-susah turun, telefon dari sini, tanya ada orang sakit tak. Kalau kata kita nak buat tu secara aktif, contoh macam Selangor kan, kita di Selangor kita ada 6.7 juta penduduk, paling tinggi di Petaling, orang nak buat aktif surveillance penyakit-penyakit. Di Petaling ada berapa penduduk? Almost 3 ataupun 3 juta. Berapa staff kita ada? Nak telefon satu rumah. Kita telefon rumah yang pertama, go through list tadi tu. List inovatif tu, yang penyakit-penyakit dan stage 1 tu. Ada 30 penyakit kan, tanya, ni rumah pertama. Ada tak penyakit ni, kan? Hari kita buat macam tu. Then call pula rumah kedua, ada tak penyakit ni, kan? Tapi apabila ada penyakit yang diatasi oleh mana-mana perubatan, dia yang ada dan kita yang call. Okay. Kalau aktif, health agencies contact health providers. Kita call ada rumah ke, ataupun kita call healthcare provider. Banyak juga yang kita buat ni sebenarnya. For example, contoh pada awal hepatitis of animal physiology, kita minta data-data daripada semua hospital ada tak kes-kes acute hepatitis of animal physiology daripada tempoh Januari sehingga semalam. Kita tengok pada rekod. Ada tak? Itu sebenarnya aktiviti. Okay, and ensure more complete reporting outcomes. Selalunya kalau kita buat aktif surveillance, kita minta report yang lebih lengkap lah berbanding dengan pasif. Sebab kalau kita tengok borang notifikasi ataupun dalam notifikasi, dalam e-notice, apa yang ada dalam tu? Nama, lokasi, alamat, nombor telefon, apa? Lagi?
Mungkin tarik offset sikit, kan? Sebab apabila kita nak minta data daripada orang, kita tak boleh nak susahkan dia. Kalau tak, dia jadi lambat nak. Kan? Dia nak dapatkan semua dulu. Tapi kalau kita yang pergi cari, kita kena bagi masa pada orang. Sebab itu, selalunya kalau kita buat active case, kita buat active surveillance dengan kita tanya hospital-hospital kita nak cari tentang penyakit tadi kan, kita tadi soalan yang tadi. Kita bukan nak tengok bilangan saja, kita bukan nak ambil nama, kita kena ambil dari setiap arahan kita yang dicari. Kita ada masa, kita minta yang lebih lengkap. Okay. Kemudian, itulah pasif ni, dia punya kekurangan dia jadi ini dan completeness of reporting. Okay, tak banyak. Kalau notice macam tu lah. Kalau kita nak analyze data berdasarkan kepada notice saja, mungkin tak berapa banyak lah. Kita lebih kepada data-data demografi. Data demografi ni, apa maksud data demografi? Umur, tempat, Argentina, benda-benda macam tu saja. Tapi kalau kita buat secara aktif, kita boleh bagi tahu apa yang kita nak. Onset, severity of the disease, apa simptom-simptom yang dia ada dan kita tanya. Kita ucapkan borang, kita minta doktor sebut isi. Okay? Contoh-contoh pasif tadi banyak nampak. Semuanya adalah dalam kita punya sistem lah. Sistem kita memang kebanyakannya adalah pasif. Betul? Betul tak? Okay? Di notice, di COVID, di dengue, di measles, genomik, semuanya adalah pasif. Kita tunggu sahaja maklumat daripada pengamal perubatan. KK ke, hospital ke, hospital swasta ke, GP ke, mereka yang bertanggungjawab notify kita. Kita tak perlu susah untuk call mereka hari-hari tanya ada tak penyakit, ada tak sakit, ada tak ini. Melainkan kalau kita nak buat aktif. Bila masa selalunya yang saya tadi contoh saya beri contoh kan, bila masa lagi yang kita akan buat aktif surveillance? Bila masa lagi? Selalunya aktif surveillance ni berlaku pada ketika outbreak. Kita akan buat AC. Itu adalah aktif case surveillance. Itu adalah aktif surveillance. Mencari case. Rather than kita tunggu kan maklumat sampai. So active investigation, active ACD adalah contoh active surveillance, outbreak investigation, mortality audit. Mortality audit itu semua adalah contoh-contoh active surveillance. Kita yang proaktif rather than kita tunggu. Okay. Other types of surveillance, kita ada indicator based, IDS, ataupun kita ada event based. Tadi itu satu cara pengkelasan. Ini itu cara pengkelasan yang seterusnya. Kita nak kelaskan surveillance dengan cara ini pun boleh. Event based ataupun indicator based. Apa maksud indicator based? Mudahnya indicator based ni adalah surveillance penyakit yang kita dah tahu. Dah ada diagnosis tu. Tinggal nak notify lagi. Sebab tu, contoh-contoh indicator based adalah mandatory surveillance. Mandatory surveillance tu yang tadi tu lah, 30 penyakit, 30 ke 40 penyakit tadi yang dalam notis. Itu semua adalah mandatory surveillance. Mandatory surveillance ni yang wajib di notify. Semua tu penyakit tu kita dah tahu betul. Sebut balik semua penyakit tu semuanya dah ada. Sentinel surveillance pun adalah satu contoh. Contoh dia boleh jadi dua. Sentinel surveillance ni dia boleh jadi event based, boleh jadi indicator based. Tapi contoh yang kita ada yang aktif dijalankan di Malaysia ni adalah apa? Sentinel untuk uji tadi. Apa ini yang sekarang oh dijalankan Sentinel betul? Betul tak? Sentinel kan? Gimana? Fikir ampang betul. Lab-based surveillance pun sama juga. Lab-based surveillance contohnya untuk penyakit typhoid. Kan? Sampel-sampel diambil untuk tengok apakah varian-varian terbaru ke typhoid tu dia tengok lah. Okay. Kemudian syndromic surveillance. Syndromic surveillance ni dia jadi juga sentinel tadi dia jadi juga di bawah event based. Okay. Kemudian di bawah event based ni selalunya event sajalah, di event saja. Kita tak tahu lagi apa penyakit. Sebab tu saya kata tadi syndromic surveillance boleh jadi di bawah event based. Bergantung kepada penyakit tersebut. Okay.
Macam sekarang ni acute hepatitis of unknown etiology. Dia di bawah syndromic surveillance. Tapi dia adalah indicator base ke ataupun dia adalah event based? Dia masih lagi dalam event based bagi saya lah. Melainkan kita dah tahu dia adalah sejenis viral hepatitis. Kita tak tahu lagi sekarang ni dia adalah viral ke, dia adalah genetik ke, dia adalah structural deformity ke, dia adalah apa. So once dia dah berubah kepada something yang kita dah tahu, dia menjadi seperti ini. So event based ni kita tak tahu pun dia penyakit apa, iaitu apa masalah sebenarnya, tapi kita buat sejenis pada event. Okey, kalau di kementerian dia ada satu unit kecil untuk scan social media, untuk scan paper, untuk scan sumber maklumat, dan dia lakukan setiap hari di negara yang berbeza. Apakah event-event yang dilakukan di kalangan masyarakat? Okey. Kalau di bawah unit surveillance dan kesiapsiagaan, dia termasuk juga dengan event-event disaster. Okey, ketupan dari sini, kan, banjir, runtuh, whatever lah. Okey, kemudian rumah surveillance. Rumah surveillance ni kepada rumah senang, contohnya social media, cakap orang. Okey, ada dengar di Intek ni ramai orang histeria contohnya, kan. Jadi itu laporkan kepada sebab kita tak tahu histeria apa benda kan. Tapi kita dah tahu sini buat investigation. Ada di kampung A banyaknya ayam mati, kan. Burung berterbangan, jatuh, kan. So pergilah ke kampung tersebut buat tengok ini rumah. Itu pun hebat maksudnya. Okey. Kita pulang pada tuan-tuan dan puan, nak klasifikasikan macam mana. Yang penting kita faham. Ni sebenarnya apa, jenis apa, kan. Apa yang kita buat untuk setiap aktiviti kita. So ini perbezaan antara indicator based dan juga event based. Okey, macam saya katakan tadi lah, untuk indicator based tadi, case definition dia memang dah lengkap. Memang kita dah tahu dah penyakit tu, so kita senang lah kita nak identify siapa yang kita nak cari, kita nak classify sebagai case, sebagai contact dan sebagainya. Tapi untuk event based, dia hanya event-event yang mungkin berpotensi untuk menjadi besar, menjadi satu pandemik ke atau menjadi satu disaster. Okay. Timeliness, kalau dari segi timeliness, dari segi tempoh masa bila kita nak jalankan surveillance tersebut. Kalau untuk indicator base, selalunya kita dah tetapkan dia punya tempoh masa. Secara bulanan, untuk incubation period, diagnostic syndrome dan sebagainya lah. Contoh macam tadi lah, penyakit-penyakit yang di bawah mandatory surveillance tadi, mandatory notification yang 430 tu, dia sedang 24 jam. Okay. Tapi kalau untuk event base, apabila berlaku lah. Kalau tak ada berlaku, tak perlu lah. Nanti kan tak ada lah kita buat zero reporting. Faham tak maksud zero reporting? Zero reporting ni maksudnya kalau tak ada pun kita kena report kepada PKD. Contoh, hari ni PKD menerima laporan tiada runtuhan tanah di PKD Kuala Lumpur. Besok pun tiada. Lusa tiada dan setahun tiada. Kita tak buat macam tu untuk menjanji. Bila ada kita tak buat zero. Itu maksud zero. Zero pun kita kena report. Okay? So we don't do that. Untuk acute hepatitis of unknown etiology, saya tak pasti sama ada di peringkat PKD dah sampai atau tidak di garis panduan untuk pemakluman notifikasi. Tapi nyaris pengamal perubatan perlu buat zero. Setiap hari GP kena laporkan kepada PKD tak ada kes-kes hepatitis sama. Mana orang buat di bawah satu GP tadi ada berapa GP? Katalah 1000 GP. Setiap hari email 1000. Semua ni kosong. Besok kosong. So untuk
event based tak praktikal untuk kita buat, terbantu dengan yang kita nak, kalau nak buat lah, boleh. Okay. Reporting structure telah di-define, kita ada kita punya notice dan sebagainya. Tetapi yang ni, okay, kepada report sajalah. Kita ada format report event based. Event based, orang event based lah. Okay, yang ni untuk event based surveillance, khusus untuk event based surveillance. Jadi sources of information boleh jadi di kalangan kita punya struktur ataupun fasiliti kesihatan sendiri. Contohnya di hospital. Hospital melaporkan ada bukan kebakaran. Contohnya macam contoh sindromik surveillance lah. Jadi kita dah hantar kepada orang-orang pada hospital kita kan. So daripada situ kita boleh dapat maklumat tentang event based atau event yang sedang berlaku. Contohnya ramainya contoh hospital 90 melaporkan ada 10 kes acute neurological syndrome. Hospital Shah Alam melaporkan 5 kes acute neurological syndrome. Hospital Kelang pun melaporkan yang sama. So kita boleh dapat maklumat tentang event based itu daripada fasiliti. Dan juga daripada agensi-agensi lain. Contoh DBS menjalankan surveillance burung mati. Contoh lah kan kejadian burung mati. Kita pun boleh dapat daripada agensi tersebut. Meteorological data ni kalau kita lah disaster, response for other health event. Health related event. Labs melakukan banyaknya sampel-sampel yang ditemui virus. Contoh macam acute hepatitis atau antigen banyaknya ditemui adenovirus kan. So dari situ adakah adenovirus is a cause ataupun hanya related kepada daripada media macam kita cakap tadi, media melakukan apa kan. So saya tak pasti di PKD macam mana, PKKM support tak ada lagi, kita assign satu pegawai untuk kerjanya satu hari itu di Facebook. Facebook, Twitter. Nah, tolong. Tapi di kementerian ada. Tapi dia ada tugasan dia kena keluarkan report harian. Okay. Kemudian international networks. Okay, this is the flow untuk event based. Okay. Apabila kita terima satu event, laporan tentang event yang berlaku, sama juga lah. Okay, kita verify. Verify itu keluarkan dengan laporan awal, maklumkan kepada state PLC. Bila state PLC akan melaporkan kepada PLC kementerian. So, untuk satu-satu sistem surveillance yang nak diwujudkan, dia mesti ada attribute ini. Barulah dia memberikan satu manfaat, tak membebankan juga. Dia mesti dah timeliness, representative, data quality, bagus, usefulness, dia mesti berguna lah, acceptability dan safety. Tengok apa satu-satu maksud. The first attribute, usefulness. Kita nak buat satu sistem baru ni. Tak naklah pakai e-notice. Kan? E-notice panjang lembab. Hari-hari ada dia komplain tak boleh masuk. Kan? Tak boleh download data lah dan sebagainya. Kita nak buat satu sistem baru. How useful is this system in accomplishing objective? COVID. Apa objektif dia? Dia nak kumpulkan data COVID, kes COVID secara real time supaya pelaporan boleh dibuat pada hari yang sama. Boleh tak di-notice buat benda yang sama? Boleh tak master list buat benda yang sama? Dulu selama ni dia kami tak nak di-notice, tak nak pakai, di COVID tak pakai, dia pakai master list. Memang kita cakap macam tu pada kementerian, kita tak ada capacity. Saya nak puji kepada Bungkong. Okay. Selama mendapat pujian daripada negeri-negeri lain, negeri lain selalu bertanya kita,
Macam mana you all collect data sampai 8 ni? Jadi bukan di bagian kita tahu. Ini dia pergi ke daerah lah. You all yang collect data dalam negeri lain nak capai 1,000 ni orang macam mana? Padahal kita memang lebih 1,000. So they ask us how. Okay. So how useful is the system in accomplishing this objective? E-COVID e-notice master list. Mana yang boleh collect data untuk capai dia punya objektif? Kita nak sekarang ni, waktu kita hari tu, uji kata dia nak real time. Sebab kita nak kata kita kena mesti data quality. How reliable are the available data? Sistem e-notice dia collect demographic data. E-COVID dia lebih kepada banyak. Dia ada demografik, dia ada gerakan, dia ada ini. Okay, quality dia macam mana? Master list macam okay. So mana satu kalau sistem itu dia dapat collect data yang berkualiti. Kita fikirlah. Kan, kita boleh nilai. Timeliness, how quickly are reports received? E-notice e-COVID master list. Mana yang lagi cepat kita akan dapat data? E-notice, nak buka je masalah. Kan? E-COVID pun masalah. Kita tak boleh buka. Sekejap ni kan. Kalau dalam group point tu banyak masalah. Master list, tak ada masalah. Okay? So flexibility. How quickly can the system adapt to changes? Yang ni. Contoh. Jadi kita dalam sini saja tau. Ada orang cakap. Okay. Flexibility of the system to change to the needs of that time. Contoh, e-notice. Kita minta apa nak diwajibkan, nak di-esterikan result, is it? Kan, keputusan tu supaya diwajib kena isi. Tidak. Susah, bukan dia kata boleh buat, tapi kena ada cost. E-COVID. E-COVID flexible. Kita boleh minta apa saja lah. Kalau tambah tu nak buang dulu. Master list sangat flexible. Kan? Sebab kita yang buat. Kita boleh wujudkan kolom tu. Tapi sama juga kadang-kadang kita cakap ada kolom ni tolong isi. Okay? So simplicity. Dia kena simple. Tak boleh terlalu complicated. Kalau tak nanti orang nak isi Allah. Nak kena klik sana, masuk sini, patah balik. Kemudian bila dah sistem offline, apa yang kita isi tadi tu, hilang, nak kena isi semula. Master list, kita isi. Kan? E-notice. Jadi sebab kita sekarang ni kita nak try antara tiga sistem tu lah. E-COVID, e-notice, dan juga master list. Master list senang ke tak senang? Tapi dia senang lah kan, jual senang. Okay, stability. Sama juga. Stability. Stabil tak sistem semua. Kalau asyik tak boleh masuk je. Kalau asyik ni kan. E-notice bagus. Tapi sebab mungkin sebab je tu. Berat ke lama. Dan si breakdown of tu. Memang dia tanya. Kalau surveillance system yang kita buat tu memanjang yang dia ada masalah. Sama ada kita lupuskan, buat semula. Ataupun apa dia? Ada satu saya pernah dengar satu ceramah dan sedih. Dia USCDC expert. Dia pergi ke negara Angola dan dia develop satu sistem surveillance lah untuk penyakit Ebola. Termasuk tu banyaknya berlaku kes Ebola. Dia buat satu sistem surveillance dan dia buat itu, dia guna pakai selama 6 minggu je. Tapi banyaknya masalah tak memiliki activity, memanjang, breakdown, tak timeliness, terlalu complicated. It's create the system, buat sistem yang baru. Buat sistem yang baru dan dia guna pakai itu. So,
You know, the attribute is penting. Sebab kalau tak, nanti orang malas nak isi. Orang komplain macam itu, kita pun tak dapat data. Okay? Kemudian sensitivity, how well does it capture the intended case? Kita buat surveillance untuk COVID, tapi kalau kita dapat case URPI biasa, okey ke tak okey? Ha? Termasuk COVID, okey ke tak okey? Okey lah, dia sensitif. Maksudnya kita tak terlepas. Okey lah, tapi banyak dah data-data yang tak boleh pakai. Tapi yang penting tak ada miss. Okey? Tapi ada juga dalam keadaan tertentu, dia tak perlu terlalu sensitif. Kita nak itu sahaja. Benda tu sahaja. Contoh, SM2, untuk middle. Tapi yang banyaknya dalam tu adalah case type of. Maksudnya ada something, contoh, saya bagi kan, maksudnya ada something wrong. Predictive value positive. Ni, okey, apa maksud sensitivity, apa maksud specificity, apa maksud positive relative value, apa maksud negative relative value. Itu semua adalah term-term yang belajar. Saya ada dokumen tu nanti saya edit. Apa maksud? Daripada banyak-banyak suspek yang kita tangkap tu, berapa yang betul penyakit tersebut? Daripada sistem di COVID, contoh sistem di COVID dapat capture semua yang ada masalah respiratory. Kan? Daripada masalah respiratory itu berapa yang betul-betul COVID? Kalau tinggi di positive predictive value, the system is very good. Okay? Representativeness, how good is the system at representing the population at under surveillance. Okey, kita nak buat satu surveillance system untuk kencing manis. Contoh. Okey. Di locality, di daerah terkaya. Okey. Adakah sistem yang kita bangun tadi, apabila data yang kita dapat, apabila analisa yang kita buat, apabila interpretation yang kita buat, dia boleh betul-betul menggambarkan masalah kencing manis di petani? Contoh, petani ada berapa mungkin? 4. Betul? 4. Apabila you all buat satu sistem kencing manis, sistem surveillance kencing manis, berjalan setahun. Okey? Tiba masa untuk analisa data. Tiba masa untuk interpret. Waktu analisa, waktu interpret data, rupa-rupanya yang banyak ni adalah mungkin Sungai Buloh yang isi. Kat mana silap ni? Kenapa Sungai Buloh yang banyak data? Yang mungkin Petaling, mungkin Damansara, mungkin lain tak tahu. Kat mana silap ni? Sebenarnya sistem itu kena lihat semua. Kenapa dia hanya menurut kepada mungkin yang di selatan? Selatan itu utara, Sungai utara. Wah. Adakah kerana capaian internet di sana lebih baik? Tapi kalau data itu bias, maksudnya surveillance system itu bias. Okay? Acceptability. How easy is the system operation? Ini masalah dengan e-copy pada minggu. Not acceptable to many. Awal-awal e-copy dulu. Kita bagi feedback kepada kementerian. Bukan sama saja, negeri lain pun sama. Susah mengcopy, tak faham. Itu ini, benda ini sama dengan notis. Kenapa nak kena notis dan isi dan e-copy? Benda yang sama, acceptability. Okay? So itu attribute yang penting kalau tuan-tuan dan puan daerah-daerah sekalian nak buat. Buatlah sistem surveillance sendiri kan. Yang simple untuk penyakit simple. Untuk HFMD buatlah. Kan. Terpulanglah kan. Tak dari itu. Tapi kalau nak buat untuk penyakit yang baru kan. Buatlah tapi pakailah. Make sure that system memenuhi attribute tersebut. Nak pakai platform free Google pakailah. Nak pakai sistem berbayar kalau ada duit buat. Okay. Next in line. Tarik.
In data interpretation, by identifying the what, and what, you can more easily determine how and why the outcome. Selalunya dalam epidemiologi, kita nak interpret data berdasarkan apa? Ini asas epidemiologi. Asas sebenarnya asas. Selalu kita tengok apa dalam data-data kita. Kita interpret apa? Kita ada data, selalunya kita interpret apa daripada data tersebut. Faham tak bang? Ha? Kita dah jawab PPT. PPT atau PPT, person, place and time. Kalau kita dapat describe itu saja daripada data yang kita ada, pun dah itu bagus sebagai permulaan kita menjalankan aktiviti kawalan dan pencegahan. Siapa yang terlibat, di mana, dalam tempoh dan semasa. Okey? Itu dinamakan basic interpretation. Contoh, ini data peta sistem pada tahun 1922 hingga tahun 2000. Apa yang berlaku? Pada ini abad berapa? 20 kan? Pada tahun 19 abad 20. Sebelum adanya vaksinasi, sebelum diwajibkan vaksinasi, kes berbasis tinggi. Okay? Tinggi. Kemudian vaksin ada dan diwajibkan vaksin, kes turun. Okay? Ini kemudian trend pada tahun 1980-an sehingga ke tahun 2000. Dia nampak macam ni kan? Nampak macam naik ke tak naik sebenarnya? Tapi bila dia zoom ni sebenarnya naik. So kalau ikut basic ethic data interpretation, time, place and person, kita kena tanya kat sini. Time, place and person for this kind. Kita nak interpret ni. Ni simple trend saja. Memang tak nampak, tapi kalau kita zoom in bersama dalam pembuatan hingga tahun 2000, memang berlaku peningkatan walaupun tak sedar di kalangan saya. Di kalangan orang dewasa anti-vax. Kemudian barulah dijalankan activity health promotion. Dia ambil vaksin sebagainya. Tak tahu lah sekarang. Tapi ini yang menunjukkan pentingnya data interpretation ni. Kalau kita tak tanya soalan basic 3 tadi, dia adalah di mana, di bahagian mana sebenarnya kan? Kalau peningkatan ni di mana? Seluruh US ke ataupun ada setengah state sahaja? Kan? So memang ada peningkatan tak sahaja ini. Tapi di kalangan orang dia pasti. Jadi bukan kalangan. Okay. So, secara kesimpulannya, public health surveillance based action. Kita kita nak jalankan aktiviti kita awam ni berdasarkan kepada surveillance yang kita buat, kan? So, surveillance yang kita buat tu mesti boleh describe the burden of the potential. Okay. Macam tadi kita kata, surveillance data itu dia sepatutnya boleh menggambarkan magnitude of the teruk atau teruk, dan kita boleh tengok dia potensi of the sama ada makin teruk pun in the future ataupun akan putih. Okay, monitor trends and patterns, kemudian dia boleh detect sudden changes in disease occurrence and also distribution macam tadi lah, kan? Whooping cough, petasis tadi tu, whooping cough tadi tu kan. Maksudnya dia punya surveillance system dia sangat bagus sebab dia dapat detect ada sedikit changes. Dan changes itu pun boleh kita bagi tahu di kalangan siapa dan di mana.
Okey, so kalau data surveillance Malaysia boleh sampai ke tahap itu, maksudnya kita mempunyai satu sistem surveillance yang sangat bagus. Tak kisahlah ini notis ke, nak ke, macam itu ke. Okay. Provide data for program, policies and priorities. Kita cakap tadi banyaknya data-data surveillance ni perlu kalau dia boleh mempengaruhi polisi, maksudnya apa yang kita collect itu, apa yang kita analyse itu, apa yang kita interpret itu sangat-sangat penting. Kalau tak, we have to do. Okay, evaluate prevention and also control. Apabila kita dah jalankan intervention pun kita kena continuously collect data supaya kita boleh evaluate ada penambahbaikan ataupun tidak kepada tindakan. Okay. Dan adakah aktiviti intervention yang kita buat itu berkesan. Akhirnya, the reason for collecting, ini dah lama dah. The reason for collecting, analyzing and disseminating information of a disease on a disease is to control that. Okay? Collection and analysis should not be allowed to consume resources. Kita seorang. Ini tak boleh. Setuju tak? Dalam tempoh 2 tahun ini, untuk COVID-19 ini dia makan banyak resources. Di peringkat kita hospital lah sebab tu di peringkat kesihatan awam, PKD. Resources apa yang kita nak? Kita manpower, financial, masa, tempoh masa itu. Banyak sangat resources. Kita collect data itu, isi Google Form, isi itu, kan? Tapi kalau akhirnya tidak membawa kepada, dan kita masih lagi berterusan melakukan perkara tersebut hingga hari ini, the amount, the intensity of the collect the data, the amount and the intensity of the effort yang kita buat tu sama saja macam mula-mula dulu. Tanpa apa-apa meaningful action now. Sekarang ni apa action kita? Kita tak ada, kita lebih kepada community empowering kan, kita macam orang bagaimana, tapi kita sendiri tak ada apa-apa sangat lah. Okay, tapi kalau the amount kerja yang kita buat tu masih lagi sama, maksudnya kita sedang melakukan perkara yang kan, should not be allowed to continue. Kita kena ubah cara kita survey data COVID. Okay? Dia betul nak berehat, dah pula kan dah 2 tahun. Ada yang tak boleh kampung dah 2 tahun. Dulu kami gerakannya kan, daripada tak pakai spek, kena pakai spek, rabun yang pun itu. Okay? So, kalaulah kita di mana-mana peringkat, kita buat satu sistem surveillance untuk apa-apa penyakit, pakai banyak duit, bukan banyak, memerlukan orang yang sangat ramai. Tetapi dia punya output dia sangat sikit. Almost tak ada data kan, ataupun kita survey satu penyakit yang kita tak boleh nak buat apa-apa. Sekadar suka-suka tahu berapa orang yang kena. Kan? So, shouldn't be allowed. Di peringkat kita lah. Kalau kita tak mampu, orang atas yang nak juga, itu something else yang kita kena tengok. Okay? So, basically, itulah surveillance. Okay? That is surveillance. So, kalau di Selangor, di JKN Selangor, unit surveillance baru sebelum ni dia berada bersama dengan okay. Dan baru lagi dipecah. The reason yang dipecahkan adalah sebab komponen surveillance itu lebih besar, komponen CDC itu lebih besar. Jadi, dipecah. Tapi di peringkat daerah, saya dah pastilah sama ada masih lagi sama CDC surveillance ataupun ada daerah-daerah yang dah. Tetapi apabila dipecahkan ini, kita mempunyai expectation yang tinggi lah, kan? Maksudnya aktiviti surveillance di peringkat JKN Selangor dari peringkat PKD itu harus lebih baik berbanding sebelum. Sebab itu,
kita cubalah di peringkat JKM. Kita cuba memperbaiki beberapa komponen surveillance yang sebelum ini kita lihat agak tidak diberi perhatian. Contoh, ini tarik surveillance, kemudian sekarang dah ada komponen clinical surveillance. Kaedah kita mengumpulkan data pun ditukar. Daripada pelaporan manual kepada kalau boleh kita nak mudahkan kerja semua orang. Kan? Kita ada aging surveillance pun kita dah tukar kaedah pengukuran. Kita mula memperkenalkan syndromic surveillance semula, padahal ada dah sebelum ni. So itu antara yang kita cuba lakukan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, bukan suka-suka kita minta data. Okey? Dan bukan suka-suka juga kita boleh arahkan orang untuk bagi kita data. Sekiranya tiada meaningful public health action, sebab ia akan memberikan satu beban yang tidak perlu kepada peringkat yang memberikan data. Saya bercakap ini pada semua peringkat. Di peringkat saya sendiri pun, saya kalau boleh, saya tak nak follow data dari JKD atas sesuatu yang JKN tidak boleh beri feedback kepada saya. Atas sesuatu yang kita tidak boleh beri bantuan kepada daerah. Dan di peringkat daerah, JKD selalunya collect data daripada daripada IP dan sebagainya. Sekiranya ada data yang perlu dikumpul daripada pihak KK, pihak GP, one way to motivate them untuk continue bagi data adalah dengan kita apa? Disseminate the data. Back, bukan disseminate data lah. Disseminate the findings of the data yang mereka bagi pada kita. Tak kisahlah dalam bentuk apa, meeting, surat, dalam bentuk Google apa ni lah, Google apa? Kita buat apa? Monitor. Okey. Itulah. Okay. So, mana pergi tadi? Kita tengok diri sendiri. Okey. Oh, saya dah habis. Okey. So, nasihat saya lah. Saya bukan orang yang banyak pengalaman. Tetapi, dari segi surveillance saya boleh cakap itu. Apa-apa sistem surveillance yang kita nak buat, apa-apa data yang kita nak minta, apa-apa analisa yang kita buat, apa-apa interpretation yang kita buat, mesti menjurus kepada public health action. It must be a surveillance-based public health action. Data ataupun intervention yang kita buat di peringkat kesihatan awam mesti ada proof, mesti kita dah dan mesti kita evaluate. Istilah yang popular adalah evidence-based action. Maksudnya kalau kita nak propose satu-satu aktiviti kesihatan awam, tak kisahlah program ke apa ke, dia mesti action based berdasarkan kepada surveillance data ini, berdasarkan kepada ini kan kita dah tengok tadi kan ada proses kan, kita survey the problem daripada aktiviti surveillance, kita dah tahu problemnya, apa risk factornya, apa faktor risiko yang menyebabkan wujudnya penyakit tersebut di kalangan komuniti kita, dan kita lihat dalam literature, dalam research yang perlu dikajikan sebelum ini, apa intervention yang pernah dilakukan dan kadar keberkesanan. Kita boleh pilih yang paling berkesan atau kita boleh pilih yang kita boleh second best, third best yang sesuai dengan, kita mungkin tak pilih yang paling tinggi, yang paling berkesan sebab mungkin kita tak pilih yang banyak. Kan? Of course, public health intervention yang paling berjaya itu kadang-kadang cost tinggi. Dia punya teknologi yang tinggi dan sebagainya. Tapi kita di peringkat KJD kita nak buat satu program, kalau peringkat KJD kita buat satu program, kita kena punya budget dengan culture.
budaya setempat. Dan kita implement nanti. Jadi kita dah implement, jangan lupa apa? Evaluate, jangan lupa nilai semua, berkesan ataupun tidak. Kalau tak berkesan, rethink. Lihat. Okay? Dan akhirnya yang penting adalah data-data tadi tu menjadi seminit. Kalau perempuan balik ni, mana ni student tu kalau belum ada politik buat. Tak sempat nak buat bulanan pun lagi bulan sekali ataupun quarterly, kan. Sebenarnya jangan orang kata apa, lambat sangat sampai setahun sekali. Sebab apa? Sebab kita dengan teruskan pilih dissemination of that time, period of dissemination itu. Sebab dia akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi kita punya prevention and control plan, kan? Satu penyakit, contohnya satu event, kan? Ada orang, banyaklah orang yang cakap pada saya, AGE sebenarnya ni kuat, tak berapa, tak diperlukan. Sebab apa? Sebab interpretation of the data berlaku lambat untuk penyakit yang boleh dikawal dalam tempoh contoh seminggu, kan. Kalau kita disseminate the data to the relevant people a month later, memanglah not useful. Tetapi kalau kita dah ada data di depan, kita interpret dalam tempoh yang tadi tu, dia mesti dalam tempoh incubation period. Contohlah, kan, penyakit tersebut sebenarnya boleh dikawal dalam tempoh seminggu. Kalau kita disseminate the data kepada doktor kita, kepada CDC, contohlah vektor dan sebagainya, kan. It can help. Dia boleh bantu kita untuk ambil public action yang lebih bermakna. Berbanding kalau kita disseminate the data a month later, bulan. Kita tengoklah penyakit apa, berapa cepat tuan-tuan dan perempuan nak tindakan diambil, okay, to disseminate the data accordingly. Boleh ke? Hari tu kita dah ajar, kan, basic Excel, kan, untuk data, kan. Gunakanlah ilmu-ilmu tersebut, data-data yang ada, pilih few users yang dah buat sebagian di dekat daerah, mungkin keluarkan dengan short report, kan, edarkan dulu kepada anggota unit lain dan juga doktor-doktor. Kadang-kadang doktor-doktor di PK ataupun staf-staf di PK ditanya juga, apa hasil yang dia hantar tu, kan, kita tak nampak tu. Sama juga, PK ditanya kepada JKN, apa hasilnya, kami tak nampak tu. Sama juga dengan kita JKN tanya JKN, apa hasilnya yang kami hantar selalu tu, kan. Kalau kita nak motivate orang bawah, we have to give feedback. Untuk data, feedbacknya dalam bentuk tersedia report. Okay? Akhir, sebelum saya akhiri, ada beberapa soalan? Anything? Semua faham? Mungkin tak faham sangatlah, tapi adalah sikit asas yang mungkin boleh dapat, kan. Maksud surveillance, dia punya attributes of the system, kan, legal basis tadi, yang mana kita surveillance ni berada di mana dalam negara kita. Okay? So kalau tak ada apa-apa, saya berhenti dulu di sini.